Baik, IBS ini, kategori IBS ini terdiri daripada 6. Okay, ada 6 sistem dalam pembinaan yang dikatakan sebagai IBS. Sebelum saya ceritakan tentang kategori IBS ini, saya nak terangkan bagi gambaran awak tentang conventional system. Kita ada conventional dan kita nak cerita IBS. Apa beza conventional dan IBS? Conventional ni seperti yang kita tengok pada hari ini. Sebagai contoh, dia punya dinding menggunakan batu bata. Seperti yang awak belajar dekat lab bata tu, macam itulah nak bina. Susunan batu bata dia bagaimana. Kemudian dia punya tiang dia menggunakan, kita kena pasang formwork. Formwork untuk buat tiang ni kita kena pasang, kemudian dalamnya kita letak besi, kemudian barulah kita tuang konkrit. Seperti mana awak belajar dalam subjek material. Reinforcement konkrit. Ada belajar tak material? Dah belajar ke belum? Dah. Okey, dah belajar kan? Dah pernah dengar reinforcement konkrit? Pernah kan? Okey, so itu adalah konvensional. Kita kena buat dia punya kotak acuan. Kalau kolom, buat kotak acuan kolom lah. Dalam tu letak besi tertulang, kemudian kita tuang konkrit, kemudian kita tunggu 3-4 hari, selepas dia kuat barulah kita buka dia punya formwork, siap kolom. Kemudian kita pasang formwork untuk beam. Kita pasang formwork untuk beam, kita letak besi reinforcement, kemudian kita tuang konkrit. Kita biar tunggu 3-4 hari kering, baru kita buka. Habis structure, semua kolom dah siap, semua beam dah siap. Formwork yang diperbuat daripada kayu tadi nak guna lagi tak? Tak guna. So apa akan kita buat dengan kayu-kayu ni? Kita buang. Kita bakar. Habis satu projek, kita bakar. Kadang-kadang kalau construction, kalau rumah tu, contohnya rumah tu ada 10 tiang, baru buat 3 tiang, kita buka, pecah, dah tak boleh pakai, kita buang, kita bakar. So kita beli kayu lain, buat formwork baru. Lepas kolom dah siap, beam dah siap, kita dirikan dia punya wall, dia punya dinding. Kemudian kita pasang frame tingkap, frame pintu dan sebagainya. Jadi kerja-kerja konkrit, kita bancuh konkrit dekat situ. Seperti awak bancuh konkrit dekat black konkrit dulu, kita bancuh macam itulah, bancuh. Kemudian kita buat asas, kita buat lantai, kita tuang dalam formwork. Itu adalah situasi pembinaan secara konvensional. So kita nak buang kotak acuan kayu tu. Kita nak buang proses buat ikat batu bata tu, kita nak buang. Kita nak buang proses membancuh konkrit tu. Kita nak buang benda tu. Jadi kita tukar sistem pembinaan dari konvensional kepada IBS. So macam mana nak buang? Macam mana nak buat kotak bentuk kalau tak ada kayu? Kita beli siap-siap beam, kolom, wall, slab di kilang. Kita buat di kilang. Jadi kita tak beli kayu dah, kita tak beli konkrit, kita beli tiang, kita beli beam, kita beli wall, beli slab. Sampai dekat tapak, kita tinggal pasang saja. Jadi itu adalah perbezaan di antara konvensional dengan IBS. Boleh bezakan konvensional dengan IBS? Nampak tak? Boleh. So sekarang kita nak cerita IBS ini terbahagi kepada 6. Yang pertama adalah precast konkrit. Yang kedua adalah block work system. Yang ketiga steel framing. Yang keempat timber framing. Yang kelima reusable formwork. Dan yang keenam adalah innovative system. Ada berapa? 6. Ada 6 So kita akan lihat satu persatu apa yang dimasukkan dengan precast concrete, block work system, steel framing, timber framing, reusable formwork and innovative system. Kita akan sentuh semua sekali. So saya harap awak boleh dengar, boleh faham dan awak boleh bezakan kategori-kategori IBS ini.
Okey. Ini adalah precast konkrit. Okey, apa yang dia tengah buat sekarang ni? Apa yang awak tahu? Apa yang dia sedang buat? Dia tengah pasang apa? Okey, rasa-rasa dia tengah buat apa? Okey, dia sedang buat sistem saliran, drainage system. Okey, ini adalah longkang. Longkang yang tertutup, bukan longkang yang terbuka. Terbuka ni dia duduk dekat atas permukaan tanah, tapi ni dia dalam. So dalam ni dia akan tutup lah. Bahagian atas lepas ni dia akan tambak dengan tanah. Okey, so ni adalah precast konkrit ni. Dia pasang sebiji. Okey, lain. Okey, dia sedang mengangkat tangga. Okey, so dia dah pasang tangga. Dia dah pasang tangga. Lagi kita tengok. Okey, dia angkat sebiji unit. Seunit bilik ataupun seunit rumah siap. Dia tinggal susun dia dalam bentuk kontena. Dia tinggal susun sahaja. Okey, lagi. Dia sedang pasang beam. Dia dah pasang kolom. Tiang. Dia dah pasang rasuk. Okey. Yang ni dia pasang apa ni agak-agak? Agak-agak dia pasang apa? Lift. Ha? Apa tu? Agak-agak dia pasang apa ni? Lift. Lift. Yes. Okey, dia pasang lift. Sebiji kotak. Dia tinggal atur saja, susun saja. Dia pasang wall. Sekeping wall siap. Yang ini siap ada tingkap. Ke pintu tak mungkin lah. Dia pasang tingkap, ada bukaan di wall. Okey, siap dah ada design untuk cornice dan sebagainya. Okay, dia tinggal pasang saja. Ni tiang dah siap pasang, beam dah siap pasang, ini dia pasang wall. Yang ni kolom dah siap pasang bawah. Okey, dah pasang beam, dia tinggal pasang wall sekeping. Okey, ni adalah precast konkrit. So, apa yang dimasukkan dengan precast konkrit? Okey, dia adalah komponen yang dibuat disediakan di kilang dengan menggunakan mold, dengan menggunakan acuan. Okey, so kalau nak buat apa ni wall ni, dia ada acuan dia lah, acuan dia sekeping itu dekat kilang. Okey, dia buat dekat kilang. So dimasukkan konkrit dengan grade yang tertentu, okey, dengan saiz aggregate yang tertentu, kualiti yang tertentu, mungkin dia ada tambah bahan tambah aditif. Okey, dimasukkan ke dalam mold sampailah dia kering dan kemudian dia dikawal, diadakan dengan ditambah dengan proses curing supaya dia jadi lebih kuat. Okey, dan dia menggunakan mold yang reuse, yang boleh diguna semula. Okey, dia tak pakailah mold kayu, dia pakai mold besi ataupun aluminium steel yang boleh diguna pakai banyak kali. Okey, kemudian dah cure, dah kuat, dah kukuh, kemudian ditransport, bawa pergi ke site, kemudian dia dipasang. Okey, so itu adalah precast konkrit. So ni semua precast. Dia buat di kilang, kemudian dia bawa ke tapak dan dia dipasang. Okey, so komponen-komponen untuk precast konkrit ni adalah beam, kolom, slab, wall dan macam-macam lagi lah. Ni adalah asas sajalah seperti yang saya tunjukkan tadi. Okey, so ni beam. Okay, pernah nampak tak beam macam ni? Kat mana selalu awak nampak beam macam ni? Highway.
Yes, dekat highway, bawah flyover kan. Kita nampak flyover. Tu dia tak tuang konkrit dekat situ pun, dia tak buat pun kotak acuan dekat bawah konkrit tu. Tak, dia pasang, dia buat dekat side. Kemudian dia bawa, dia pasang dekat highway. Okey, ni konkrit. Ni adalah dia punya kolom. Okey, ini adalah beam. Okey, ni adalah beam. Yang atas ni adalah beam, T-beam. Yang ni I-beam. Yang ni I-beam dia bentuk I, yang ni bentuk T-beam. Jadi bahagian atas ni dia sedia untuk slab. Okay, akan ada satu lapisan slab dekat atas ni. So macam itulah. Dia buat di kilang, kemudian dibawa ke tapak dan dia dipasang. Okey, begitu juga dengan ni. Okey, ni kolom dengan wall dia sekali jalan. Okey, ni kolom, ini wall. Okey, so semasa mendirikan kolom ni, kita kena support dia, buat sangga dia. So sangga ni dipasang sebab nak tunggu grout ataupun simen kat bawah ni mengeras. Jadi dia boleh ikat antara asas dengan kolom sambil nak tunggu dia kering tu, dia kena support dululah sementara. Okay, so ni komponen of precast concrete. Okay, ni untuk slab. Okay, datang sekeping macam ni, nak diaturkan. Okay, ini ada besi tertulang dalam ni. So besi tertulang ni nanti akan mengikat dengan slab yang sebelah lagi. Jadi dia akan connect lah dekat situ. Jadi antara komponen slab ni dengan slab yang akan datang, dia akan rapat. Dia akan menanggung beban, mengagihkan beban. Dekat situ awak dah belajar dekat mechanic structure. Mechanic structure dah belajar belum? Dah. Dah belajar mechanic structure. Jadi kita aplikasikan dekat sini. So dia ada kolom, ada beam, ada slab, dan dia agihkan di situ slab. Okay, ni dia punya wall. Nampak dia punya wall. Okay, dah siap dah lubang. Jadi masa design nanti masa awak belajar modular coordination, kita dah tahu dah. Okay, kat sini kena ada pintu. Berapa saiz pintu yang kita nak? Berapa lebar dia? Berapa dia punya jarak ke dinding? Berapa jarak ke lantai atas tu? Berapa saiz bukaan tingkap? Berapa panjang wall ni yang kita nak bawa? Berapa tinggi dia? Jadi kita kena tetapkan dalam modular coordination nanti. Okay, kita tak nak nanti dinding sebelah sini tinggi, dinding sebelah sini rendah. Macam mana? Tak match lah. Dinding sebelah sini tinggi, sebelah sini rendah. Macam mana kita nak pasang beam, nak pasang wall dekat atas? Benda ni kita kena belajar dekat modular coordination. So ni adalah komponen wall. Okay, ni selain daripada itu ada tangga. Okay, ini tangga siap-siap. Kita dah ukur berapa tinggi, berapa step, berapa tinggi step, berapa lebar step. Semua kita dah design, kita hantar, kita order saja dekat kilang. Okay, semua kita pasang saja. Ni semua kena design ni. Kita tak nak yang ni nanti tinggi, tangga kita tak sampai ke tanah, tergantung. Tak nak. So ni ada design dia. Okay, balcony. Okay, sediakan balcony. Balcony dah siap. Ni balcony dah siap. Ni asasnya dekat sini saja. Ni dia sambung lagi connection. Ada besi tadi, besi ni akan masuk ke sini, ke wall, ke slab yang depan sebelah ni. Saya buat balcony ada. Lagi lift, okey, box dia begitu. Sekeping, sebiji dan sebagainya. Okey. Semuanya kita buat di kilang. Jadi kita bawa dan pasang saja. Okey. Ni yang lebih moden lagi, bilik air. Siap dah sebiji bilik air. Pak ni kilang ni, semua kilang sediakan bilik air. Dalam ni siap ada lighting, dah ada wiring, dah ada piping sanitary system. Okey, dah ada jamban dia siap-siap mangkuk janda, toilet bowl, dah ada sinki, basin dia siap tap lagi. Okey. Jadi kita order saja macam mana rupa kita nak, kemudian kita bawa ke site dan kita pasang. Ini adalah precast concrete untuk buat tunnel. Ini dia punya dinding ni, dia punya wall ni. Okey, ini dia punya formwork dia. Formwork dia daripada besi. Dalam tu dia letak dia punya reinforcement. Ikut saiz dia, ikut dia punya curve dia, berapa degrees semua dan sebagainya. Berapa tebal dia, berapa dia punya panjang. Okay, bila dah siap macam ni, kita bawa tinggal pasang saja. Cuba bayangkan kalau tak ada IBS, macam mana nak pasang wall pada tunnel ni? Takkan nak buat formwork sebanyak-banyak ni kan? Berapa banyak kayu kita nak pakai?
So untuk memudahkan kita pakai precast. Okey, ni precast untuk ni adalah mold untuk tangga. Dia dah siap-siap dah berapa tinggi, berapa dia punya step dia. Okey. Yang ini untuk wall. Okey, dia dah siap pasang. Lepas ni tinggal tuang konkrit saja. Okey, so itu adalah mold ataupun pertama iaitu menggunakan precast konkrit. So, yang kedua adalah blockwork system. Okay, blockwork system ni seperti video yang saya tunjukkan awal-awal tadi, ni adalah projek real, projek betul yang kita terlibat, Politeknik Sultan Idris Shah terlibat dalam satu projek pembinaan di Kuala Besut, Terengganu. Kita bina sebiji rumah bersaiz 20 kali 30 kaki dengan menggunakan blockwork system. Seperti yang awak tengok dekat video tadi, itulah projeknya. Okey, menggunakan blockwork system. Kita pergi pada tahun 2017, seramai 12 orang pelajar dan 5 orang pensyarah. Jadi kita pergi ke sana, buat projek kat sana. Kita duduk bina rumah ni dalam masa 30 hari. So, dia menggunakan lightweight block. Ini adalah lightweight block. Saiz dia lebih besar daripada batu bata. Dan saya rasa awak pernah jumpa ni, banyak dah projek-projek yang menggunakan lightweight block ni. Okey, dia ringan. Okey, dia ringan, jadi dia lebih mudah dibuat. Dia lebih mudah dibina dengan saiz dia yang besar, dia lagi cepat berbanding dengan batu bata. Kalau batu bata kita pasang 4 biji sama 4 biji atau 5 biji sama dengan sebiji lightweight block ni. Walaupun batu bata tu 4 hingga 5 biji, tetapi lightweight block ni dia lebih ringan. Jadi bila dia lebih ringan, jadi kita tak perlu buat beam dengan saiz yang besar. Kita tak perlukan kolom yang besar. Ni dia sudah cukup kuat untuk menampung berat lightweight block tersebut. Lightweight block ni kita order dekat kedai. Okey, kemudian kita bawa, kita pasang saja dekat site dengan menggunakan teknik dengan yang sama. Cara pemasangan dia sama seperti awak mengikat batu bata, cuma saiz dia besar. Okey, kenapa dia dipanggil IBS? Sebab saiz dia besar. Dalam Malaysian Standard, okey, satu biji bata yang saiz dia besar, saya tak ingat saiz dia berapa, ada saiz dia standard dia, barulah dia dipanggil sebagai IBS. Kalau dia saiz dia kecil seperti batu bata tu, itu tidak dipanggil IBS. Itu conventional. Okay, dia ada saiz dia, saya tak ingat saiz dia berapa. Okay, yang kedua adalah blockwork system. Okay, awak dah tengok video. Okay, ni pun adalah blockwork system juga. Tetapi dia dipanggil sebagai interlocking block. Okay, ini kita ada buat dekat poli kita. Ada pernah tengok tak ni? Green Studio. Okay. Pernah masuk kampus tak? Pernah. Kan? Okay. So ni adalah real project yang kita buat dekat kampus. So kita gunakan interlocking block. Okay, so dia ada mesin dia, kita ada satu sampel mesin dia kat lab bata. So dia rupa begitu, sebiji batu bata dia, dan dia cuma susun saja. Kemudian dalam lubang-lubang ni akan dimasukkan besi tertulang. So kemudian kita tuang simen dalam dia. Kita tak tuang konkrit, kita tuang simen. Okay, dan dia akan mengeras dan dia akan jadi lebih kukuh. So ni adalah blockwork system. Okay, ni pun adalah blockwork system. Banyak blockwork system, sebab tu saya kata tadi ada close dan open. Okay, kalau kata blockwork system ni dia jenis open, siapa-siapa pun boleh buat. Tetapi kalau kata jenis dia berbeza, ada orang pakai saiz ni, ada orang pakai saiz yang macam ni, dia mungkin close, tak boleh, orang lain tak boleh buat, tak boleh repair, tak boleh buat renovation. Okay, so ni blockwork system. Tengok dekat YouTube banyak, tengok dekat Google boleh, banyak dah company yang buat teknik ni. Okay, kadang-kadang dia gunakan simen, kadang-kadang ada yang tak guna simen pun, dia guna gum dia sendiri, ada material dia sendiri. Okay, kalau macam ni nampak dia tak ada kolom pun. Compare dengan yang ini, ada kolom. Ni ada kolom. Ni kolom ni pun adalah precast . Kolom ni precast. Kita beli kat kilang, siap-siap dia kolom situ. Macam tadi kat video awak nampak bagaimana kita dirikan, bagaimana kita angkat, kita pasang beam dekat atas. Okey, yang ini gunakan blockwork system yang ni tak ada kolom. Kita tak nampak kolom dia, tapi wall ini bertindak sebagai kolom dia. Dalam ni ada besi yang besar.
Saiz dia besar sikit bonding besi-besi yang ada dekat wall. So dia akan jadi column. Column tu sama dengan wall. Ini pun tak ada column, nampak. Kita tak nampak column dia, tapi dari aspek design ada column dekat dalam ni, ada besi. Okey, ada besi-besi dia. Okay, so blockwork system ni, okay, dia tahan lasak. Dia menggunakan masonry construction yang tahan lasak. Bata tu ataupun batu tu dipanggil masonry, dia tahan lasak. Okay, dan dia punya bentuk, dia punya saiz dia tu sekata, sama. Okay, dia mesti sama. Contohnya kalau blok ni, dia mesti sama. Setiap blok ni mesti sama. So kilang itu dia akan gunakan batu atau dia gunakan mold. Mold tu saiz dia sama. Okay. Kalau batu bata ni dia tak sama saiz. Memang kita nak lebih kurang sama, tapi satu company dengan company lain dia punya saiz tu ada perbezaan 1-2 mm. Jadi dia tak boleh dipanggil sebagai IBS. Okay. So dia diikat antara batu dengan batu tu dengan menggunakan mortar, ataupun kadang-kadang dia menggunakan ada gam khas dia. Jadi company tu yang supply. Contoh macam ni, dia supply blok ni, dia supply sekali dengan dia punya gum connection dia tu. Kalau pakai simen, jenis simen dia saja. Simen gum ke, ada jenis dia. Ada yang pakai silikon ke, itulah. Dia tengok kepada jenis bahan-bahan yang digunakan. Okay, kita dah tengok yang kedua, blockwork system. Okay, ada lagi blockwork system. Kat sini dia ada CMU. CMU ni dia rupa macam ni, dia ada hollow dekat tengah ni. Okay, ni lightweight block, dia ringan. Okay, ni yang kita gunakan dalam projek polyhome tu tadi, polyhome. Okay, ada jenis-jenis ni. Okay, yang ketiga adalah steel framing. Steel framing, kita buat struktur ini daripada besi, steel. Okay, apa beza IBS ni dengan konvensional? IBS, kita bawa frame ini siap dekat bawah, kemudian kita angkat dia, kita pasang saja. Pasang frame. Kita tak pasang sebatang-sebatang. Kita naik sebatang yang bawah sini, kemudian kita sambung yang atas, kita sambung yang atas. Okey, itu bukan IBS. Tak, kita pasang satu set frame ni. Pasang dekat bawah ataupun pasang dekat kilang. Kemudian kita bawa, kita angkat dan disambungkan. So macam mana nak sambung? Okay, dia boleh menggunakan bolt and nut, ataupun mungkin welding, tapi kebiasaannya dipakai bolt and nut. Okay, kolom ni pula, okay, kita tak pasang formwork dekat tapak. Kita bawa dia sebatang dan kita connect pada asasnya dengan menggunakan bolt and nut. Okay, so begitulah seterusnya. So ni gunakan steel framing. Kalau dekat kilang ataupun dekat bengkel yang memerlukan span yang panjang, maksudnya kawasan kerja dewan contohnya, bukaan dia yang luas, jadi kita sesuai gunakan steel framing. Sebab steel framing ni dia tak berat, maksudnya dia kalau compare dengan batu, dia lebih kuat lagi daripada konkrit, daripada tulang tu. Jadi dia punya kerja pun lebih mudah. Okey, sini untuk kolom, ni dia punya beam dan sebagainya lah, structure dia. Okey, yang ni kita akan buat. Kalau all campus nanti untuk projek kita akan buat steel framing square, steel framing system. Kalau dekat tapak selalu kita nampak besi warna biru tu. Okey, besi yang warna biru, warna coklat, dia bentuk C channel tu. Tu kita akan gunakan bahan tu untuk buat kekuda bumbung. Kebanyakan dekat Malaysia kekuda bumbung ni dia akan pakai besi tu lah. Okay, so kena ambil peluang. Sekarang ni banyak projek-projek yang menggunakan steel framing ni, dia boleh import dalam bidang ni. Okay, so steel. Ni juga adalah steel framing. So, ini projek real juga yang dijalankan oleh Politeknik Merlimau. So dia menggunakan sini steel framing. Ini adalah besi-besi. Okay, dia dipasang di satu tempat, okay, disambung, kemudian dibawa, diangkut dan dipasang di side. So, dia tak pasang sebatang-sebatang dekat side, dia pasang satu unit wall ni. So dia dah kira dah berapa jarak pintu ke pintu, berapa tinggi pintu, ada tingkap, berapa saiz bukaan tingkap dan sebagainya.
Bila dah kira dah ni, semua ni ada loading yang akan diterima dan diagihkan ke lantai, diagihkan ke asas. Dari loading daripada bumbung, jatuh ke kuda, jatuh ke beam dan terus bawa ke kolom. So dalam wall ni, semua ni ada kolom. Ni semua bersifat seperti kolom, berperanan sebagai tiang. Kalau biasa kita nampak kolom dekat ujung saja, tapi ni semua ni kolom. Dan dia juga berfungsi sebagai wall. Okey. So selepas dia angkat, dipasang, ni dia dah siap pasang satu rumah. Sini ada wall. Okey, kemudian dia akan pasang dengan jejaring, kemudian dia akan sapu dengan konkrit. Dia akan tuang konkrit, dia akan spray konkrit kepada dinding ni, wall kat situ. So, dalam ni dah siap dah dengan dia punya conduit untuk piping, conduit untuk electrical wiring, okay, untuk plumbing system semua dia dah siap pasang. Barulah dia tutup dengan ni, dengan jejaring ni, kemudian dia akan tuang dengan konkrit. Okay, so ni adalah steel framing. Ini ada juga, ni projek juga, ini di Polytechnic Port Dickson. Okay, mereka juga buat steel framing. Kalau kita tadi, poli kita pakai blok, dekat Melaka dia pakai blok, dia pakai steel, dekat PD dia pakai steel. Ini antara rumah-rumah contoh yang menggunakan IBS. Okey, steel framing ni yang saya cakap tadi, kekuda bumbung yang menggunakan C-channel. Pernah nampak tak kekuda macam ni? Besi macam ni pernah nampak tak? Pernah. Kan? Banyak dah sekarang projek ni yang menggunakan C-channel ni. Banyak dah sekarang. Okay. Kena involve dalam bidang ni. Okay, yang ni dia jadi IBS sebab apa? Sebab dia dipasang dekat bawah, siap-siap. Dia pasang di bawah, bukan dia pasang sebatang-sebatang dekat atas. Kalau konvensional dulu menggunakan kayu, dia akan pasang sebatang-sebatang. Sebab kalau kayu, dia buat dekat bawah macam ni, berat, susah nak angkat, tak boleh angkat, berat. Okay, jadi dia kena bawa sebatang-sebatang, naik satu, pasang sini. Okay, kalau gunakan besi, steel ni dia ringan, jadi kita boleh pasang kat bawah, kemudian kita angkat, pasang sekeping macam ni, dan barulah kita sambungkan di antara satu sama lain. Okay, ni steel framing. InsyaAllah ini kita akan buat dekat Poly nanti kalau you all dapat datang kampus. Okay, yang keempat adalah timber framing. Okay, konsep dia sama dengan steel framing yang ini. Dia pasang dia pasang dekat bawah dan kemudian dia angkat. Okay, so dia angkat menggunakan macam ni, dia tak adalah angkat guna tangan, dia angkatlah guna crane, mobile crane ke. Okay, dia angkat pakai crane. Okay, cuma dia menggunakan timber. Okay, yang ini dia gunakan steel. Okay, jadi dia framekan dulu dekat bawah, dia framekan dulu dekat kilang, kemudian dia bawa ke site, diangkat dan dipasang saja. Okay, dekat Malaysia jarang nak jumpa kan ni. Okay, susah nak jumpa, kita tak banyak pakai untuk kayu. Kalau kayu ni kita akan buat konvensional. Okay, sebab dekat Malaysia pun kita tak banyak binaan yang rumah-rumah yang guna kayu ni, tak banyak. Okay, namun ada sistem tu. Okay, so ni rumah-rumah lama. Okay, contoh-contoh binaan yang ada dekat Malaysia ni yang menggunakan kayu. Okay, cumanya kita tak tahulah kaedah ni dia buat kaedah konvensional ke ataupun IBS, tapi ada binaan-binaan kayu. Cumanya saya nak cerita kat sini antara kelas ataupun jenis-jenis IBS ni adalah menggunakan timber framing. Okay, baik, yang kelima adalah reusable formwork. Okay, ini juga adalah satu real project yang kita involve. Pelajar-pelajar PCs, pelajar-pelajar kita involve untuk membina 50 biji rumah dengan menggunakan kaedah reusable formwork. Kita bina 50 biji rumah dalam masa 3 bulan. Satu biji rumah kita kejar dalam masa 10 hari siap begini. Siap sepenuhnya 10 hari. Okay, 10 hari siap sebiji rumah. Kalau yang lightweight block tadi yang mula-mula kita buat polyhome tadi, kita buat polyhome lightweight block ni tadi, yang ini kita ambil masa 30 hari. Okay, dengan bilangan pekerja 15
lebih kurang 15 tenaga kerja. Okey, kalau yang ini dengan 10 orang ke 12 orang kita dapat siap 10 hari. Ni selepas homework dibuka. Okey, yang ini tadi adalah ini homeworknya. So kita akan pasang homework. Homework ni diperbuat daripada besi, steel. Okay, jadi dia boleh digunakan banyak kali. Kalau menggunakan kayu, mungkin kita kerja 4-5 kali kita pasang buka, dia dah pecah, tak boleh guna. So dengan menggunakan homework yang begini, okay, dengan menggunakan sistem connection dia pun ada sistem dia. Jadi dia tahan lebih lama. Ada yang kata dia boleh guna sehingga 150 kali. Kemudian dia perlu diselenggara, mungkin ada yang kemek ke bengkok ke sebagainya. Kemudian lepas selenggara dia boleh guna lagi. Okay. So ni dia punya formwork, ni proses pemasangan formwork. Formwork ni dia akan buat 2 lapis. Macam ni, satu lapis bahagian dalam, satu lapis lagi bahagian luar. So di antara lapis dengan lapis ni dia akan pasang dengan BRC, besi tertulang ni, dia akan selitkan kat dalam. Kemudian dia masukkan dengan sistem perpaipan dan sebagainya. Okay, kemudian dia tuang konkrit. Dia tuang konkrit, lepas tuang konkrit, kemudian 1 hari kemudian dia dibuka, jadilah seperti ini. So ni ada tingkap, ada tingkap 3, ada 3 tingkap. Ni tingkap bilik air, ni pun tingkap bilik air. Inilah rupa dia selepas dia dibuka. Okay, so ni adalah reusable formwork. Kelebihan dia cepat, mudah. Okay, kelemahan dia proses ini dia adalah sistem yang tertutup. Okay, sebab apa? Sebab proses renovation ini hanya kontraktor ni je tahu, sebab dia tahu dalam ni ada besi. Besi tu duduk dekat mana? Macam mana tempat yang boleh buka? Mana tempat yang tak boleh pecah? Ini adalah solid concrete. Memang keras. Okay, so memang keras. Jadi kalau biasa-biasa ketuk pakai hammer ni tak boleh pecah. Kalau nak tembuk lubang memang keras. Takat ketuk paku tak masuk. Kena pakai drill yang power besar punya. Okay. Cuma dia cepat, dia kukuh. Ini kalau kata ada kereta terbabas ke langgar rumah ni, kereta tu yang termenung. Rumah ni relax je. Okay, tak ada masalah. Itu antara pro and con dia lah. Dia kelebihan dan kelemahan dia. Okay, so ni reusable formwork. Okay, ni pun reusable formwork juga. Kalau tadi dia menggunakan steel, ada juga formwork lain yang menggunakan fiber. Mungkin dia lebih ringan. Okay, ada macam-macam bahan lah yang digunakan. Macam ni dia dah siap pasang reinforcement. Kemudian dia akan tutup dengan formwork seperti ini. Kemudian dia tuang konkrit. Tunggu sehari boleh buka. Okay, kenapa sehari dia boleh buka? Sebab konkrit yang digunakan tu konkrit yang ada special, yang ditambah dengan aditif yang cepat mengeras. Okay, so dia akan ambil masa yang sekejap sahaja. Okay, so kalau macam ni, formwork ni nak cerita formwork ni boleh diguna banyak kali. Jadi kita kurang menggunakan kayu. Jadi boleh menjaga alam sekitar. Okay, so ni selepas dipasang formwork semua, okay, kita tuang konkrit dekat dalam. Tuang konkrit lah ke dalam ya. Okay, selain daripada cara-cara ni tadi, ada satu jenis jenis IBS yang selain daripada 5 ni tadi. Okay, 5 ni tadi dikategorikan sebagai innovative system.